Halo, Assalamualaikum. Hari ni aku nak bercakap pasal sebuah filem James Bond. Okay, seperti mana yang kita tahu, semua filem James Bond dah boleh ditonton dekat Prime Video dan aku dah buat marathon. Okay, ini adalah filem ke-12, tajuknya ialah For Your Eyes Only. Tahun 1981 punya James Bond. Tapi, okay, ketika aku nak buat video ni, kita ada lebih kurang 14 hari lagi sebelum James Bond meninggalkan Prime Video. Sedih lah juga sebab aku tak dapat nak marathon the whole movie sampai ke apa ni yang terbaru yang apa ni Daniel Craig punya. Tak apalah, aku akan cuba selepas ni sebab lepas ni aku akan tengok Octopussy pula, Octopussy. Okay, tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal For Your Eyes Only ni, kita intro. Baik, For Your Eyes Only merupakan sebuah filem James Bond, okay, lakonan Roger Moore. Okay, filem ni adalah filem terbitan tahun 1981. Okay, continuity daripada filem sebelum ni, tetapi misi barulah. Misi baru. Okay, Roger Moore kita tahu, dia adalah pelakon yang paling banyak sekali memegang watak James Bond. Okay, dan dalam filem ni, okay, misi James Bond ialah mencari satu benda selepas kapal selam British, okay, ditenggelamkan ataupun diserang. Okey lah, senang cakap lah. Dalam filem ni, kita akan melihat banyak benda-benda yang biasa kita tengok dalam filem James Bond yang lain. Nak kata repetitif tu ada jugalah. Kalau hang tengok buat marathon daripada filem pertama James Bond sampailah ke filem ke-12 James Bond, hang akan rasa banyak benda yang berulang dan kadang-kadang macam benda yang sama aja, benda yang sama aja, benda yang sama aja. Aku menunggu sampai ke filem Pierce Brosnan lah, aku nak tengok sama ada sebab adakah perubahan akan berlaku selepas aku buat marathon ni. Sebab kita tahu aku hidup ni di penontonan ni, aku hidup dengan mengenali filem Tomorrow Never Dies. Okay, selepas tu ke depan. So sekarang ni aku nak buat marathon, tengok balik filem-filem James Bond asal dan aku nampak lah yang filem-filem James Bond di era 1970-an, 80-an, dia banyak repetitif lah. First kali formula tentang apa ni, girls, pasal mission antara negara and so on. Dan James Bond kebanyakannya hanyalah watak yang menyelesaikan misi tetapi tidak berkembang. Kita nampak lah, adalah satu filem, tak ingat aku, James Bond pernah berkahwin tapi dia mati. Itu je lah, tapi kemudiannya selepas tu watak James Bond hanyalah menyelesaikan masalah. Dapat masalah, pergi settle, selesai. Dapat masalah, pergi settle, selesai. So, dalam filem apa ni, For Your Eyes Only pun macam tu juga. Watak Bond hanyalah watak yang menyelesaikan masalah. So, kita tak dapat nak tengok pengembangan watak Bond itu sendiri, melainkan Bond tu dengan gadis Bond lah. Bond, gadis Bond. Bond, gadis Bond. Tu je sahaja. Tidak ada benda yang luar biasa dalam filem ni, melainkan dalam filem ni kita tampilkan, diorang tampilkan apa ni, action-action underwater. Itu benda yang menarik dalam For Your Eyes Only lah. Sebelum ni dalam Moonraker, okay, dia orang buat adegan-adegan ataupun babak-babak science fiction. Bond pergi ke angkasa lah apa semua kan. So kali ni dalam filem For Your Eyes Only, James Bond pergi menyelam dekat bawah laut. For me, sebabkan teknologi penggambaran filem itu dah makin bagus, dah makin hebat. Okay, ini tahun 1981. So banyak-banyak shot yang ditampilkan dalam filem ni agak-agak believable, walaupun CGI filem ketika ini masih di tahap sederhana lah. Dia tak pakai lagi green screen, dia orang pakai screen yang kat belakang dan ada trick shot and so on. Tapi bagi aku dalam filem ni it is believable dan aku rasa filem ni adalah filem yang cuba untuk menampilkan sesuatu yang bagus lah, yang baru. Tapi sayangnya villain dia taklah memorable sangat. Okay, kalau hampa tengok filem ni sebagai satu filem yang macam peminat James Bond lah, aku rasa it's just a normal movie, typical movie. Kalau siapa yang pernah tengok filem James Bond sebelum-sebelum tu, dia tak macam filem Craig punya version. Okay, yang mana dia setiap filem tu dia ada kesinambungan dan character development. Karakter James Bond tu sendiri dia develop. Tapi dalam filem ni tak. Okay, dia just jadi biasa sahaja. Karakter yang if you watch Moonraker and previous movie, hang akan rasa benda yang sama sahaja selepas menonton filem For Your Eyes Only. Berapa bintang aku bagi filem ni? Filem ni aku bagi dalam 3 bintang lah. It's watchable. For those who want to repeat the experience watching previous James Bond movie,
movie ni boleh layan. Tapi kalau nak tengok something yang baru, tak ada. Something yang special memang tak ditampilkan dalam filem ni. Biasa sahaja. Okay? So, mungkin selepas ni kalau hampa tengok movie ni, review aku ni dalam sebulan lepas aku release movie ni, review ni kan, James Bond punya movie dah tak ada dekat Prime Video. Okay, hampa boleh cari dekat tempat lain. Aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem For Your Eyes Only, sebuah filem tahun 1981. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.